Apa? Kerana COVID-19 ni dia adalah sejenis virus. Dia akan masuk ke dalam bahagian badan kita melalui hidung, mulut dan juga mata. Okey. Jadi siapa-siapa yang kena dengan jangkitan kuman ni, dia akan terus ke bahagian tekak. Selalunya bahagian yang pertama yang kita kena adalah bahagian tekak. Simptom yang pertama selalunya orang akan kena adalah sakit tekak. Sakit tekak, bukan demam lagi ya, sakit tekak. Dia akan sakit tekak sikit-sikit, tak selesa. Lepas 2 hari, 3 hari, lepas tu sakit tekak dia makin lama lagi teruk sakit tekak. Selepas tu baru ada simptom-simptom yang seterusnya. Dia akan jadi demam, rasa macam sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi. Rasa orang yang kena jangkitan kuman, sekiranya badannya lemah macam orang tua, dia akan cepat demam. Jadi kalau orang yang macam agak muda, dia akan rasa lemah-lemah, rasa macam lesu-lesu, rasa tak larat dulu, rasa letih-letih, rasa macam nak demam. Okay? Lepas tu ada juga yang akan rasa loyo-loyo, nak muntah dan cirit-birit. Dan temperature dah start nak naik lah. Hari keempat dan kelima temperature akan start naik 37 lebih. Dan makin hari makin lama panas dia akan naik. Lepas hari kelima, hari keenam, dia akan jadi makin demam. Dan ada juga selepas tu akan jadi batuk, sesama dan cirit-birit dan juga muntah, sakit kepala dan seterusnya. Dah masuk hari 6, 7, 8 tu baru ada sesak nafas. Okey. Masalahnya adalah ketika mana dia mula-mula masuk pada badan kita, kita tak demam tau. Kita tak demam, kita tidak sakit. Faham tak? Terutamanya orang yang kuat. Okay? Orang yang kuat tu maksudnya orang yang immunity kuat lah. Yang kita tolak orang tua-tua yang penyakit kronik dan sebagainya tu. Dan bila kita kekuat, kuasa kita melawan tu, dia ambil masa kita nak sakit. Jadi pada ketika awal 3 hari, 5 hari, 6 hari yang permulaan itu, masa itulah kita nak pas kat orang. Masa itu dia dekat tekak kita tu, kita sakit tekak, kita akan terbatuk kan? Kita bernafas dan sebagainya, bersin, maka kuman tu akan sampai kat orang dan bagi kepada orang lain. Satu orang yang bawa, dia akan bagi kepada 2,5 ataupun 3 orang yang lain. Maksudnya dia akan bagi kepada 3 orang. 3 orang tu akan bagi kepada 3 orang. Dia akan jadi 3-3 jadi 9. 9 tu akan bagi kepada 3-3 yang lagi. Jadi dia cepat merebak. Cara rawatan dia, penyakit COVID ni, sampai sekarang kita tak ada lagi spesifik ubat untuk dia. Dan kita tidak ada vaksin lagi yang khas untuk dia. Rawatan-rawatan ubat yang diberi oleh hospital-hospital di seluruh dunia sekarang ni masih kita gamble. Kita gamble maksudnya doktor-doktor pakar masih lagi mencuba menggunakan apa ada ubat yang kita ada mampu, antivirus dan sebagainya, anti-malaria dan sebagainya. Saya dengar, saya tak pasti nak jawab macam mana. Kita try and error. Tak ada lagi khas ubat ataupun vaksin untuk merawatnya. Siapa kena, hospital, sama ada dia survive ataupun dia meninggal. Itu je. Okay? Dia akan sesak nafas, lepas tu tak boleh bernafas, kena pakai intubator dan kena intubate dan juga pakai mesin untuk bernafas. Okay? So sekarang ni, macam mana kita nak merawat dia? Macam mana kita nak merawat dia? Kita memang tak boleh rawat dia. Kita tak boleh rawat dia. Kita tak boleh vaksin diri kita. Jadi macam mana kita nak buat? Apa yang China buat, apa yang Itali buat, ada negara-negara lain yang semua buat. Kita terpaksa mematikan dia. Kita tak boleh matikan dia dalam badan kita. Kita terpaksa mematikan dengan cara dia mati sendiri. Okey? Contoh, 1 orang, dia akan pas kepada 3 orang. Kita pastikan 1 orang tu tak pas kepada orang lain. Dan kuman tu akan mati sendiri dalam masa 14 hari. Dia tak ada perumah baru dan dia mati. Faham tak? Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah dengan menjarakkan diri kita, kerajaan buat tu, undang-undang yang KKM buat tu adalah untuk memastikan supaya kes tu tak meningkat. Supaya kuman tu last sekali dia mati sendiri. Faham tak? Bila dia tak berjumpa dengan perumah baru, dia tak berjumpa dengan orang baru, maka dia akan mati macam tu je. Contoh orang tu disyaki positif. Satu lagi saya nak cerita Ada kes COVID positif dalam badan dia, kita cek negatif. Maksudnya kita cek negatif, tapi dia tak semestinya 100% negatif. Sebab kuman ni dia agak special, jahat sikit. Ada yang kes yang positif, sebenarnya kita cek dia, kita jumpa dia negatif. Faham maksud saya? Yang negatif tu tak semestinya negatif. Yang negatif tu kadang-kadang dia masih ada kuman dalam badan dia. Dan orang tu dah dibebaskan ataupun dikuarantinkan, dia masih lagi boleh spreading.
Itu yang masalahnya kuman ni. Jadi kita rasa kita sihat. Kita rasa kita kuat. Kita rasa kita belum kena demam. Kita belum ada batuk, sesama cik-berit. Kita nak balik kampung. Bila kita balik kampung, kita pergi balai polis beramai-ramai nak ambil surat. Kita berebut pergi pasar raya untuk beli makanan dan sebagainya. Kita berkumpul beramai-ramai dekat bus stop, kita beli dekat bus station, kita pergi semalam balik kampung beramai-ramai dekat RNR dan sebagainya. Kita akan berjumpa dengan ramai orang. Jadi kat situlah orang yang akan pas kepada seorang dan kepada seorang dan kepada seorang. Faham tak? Jadi itu yang saya nak sebut. Kita sepatutnya kena tahu bahawa kita jangan bagi virus ni survive. Kita kena matikan dia kat tengah jalan. Kita tak boleh matikan dia kat badan kita. Sebab ubat dia tak ada. Vaksin dia tak ada. KKM dengan staff doktor semua sangat-sangat susah hati sebab kita tak ada ubat untuk dia sebenarnya. Kita more on life support. Kita masukkan air, kita try and error bagi antivirus dan harap orang tu kuat dan baik sendiri. Itu je. Jadi kita nak matikan kuman tu tak boleh mati dalam badan kita. Faham? Kita nak matikan dia dengan tengah jalan. Maksudnya bukan tengah jalan raya. Kita nak dia cari perumah baru dan tak jumpa. Dan lepas 14 hari kuman tu mati. Faham tak? Saya ulang sekali lagi Kita nak kuman tu yang ada dekat seorang A ni tidak sampai kepada B dan tidak sampai kepada 3 orang lain. Sebab tu kita kuarantinkan dia. Kita jangan bagi kita dekat dengan dia 1 meter. Jangan dekat 1 meter. Jangan dekat dengan orang dengan 1 meter. Jarakkan 1 meter jauh. Dan orang-orang yang ada batuk sesama protect. Kan kita sebenarnya orang yang tak kena tu tak apa-apa sangat. Tapi kita apalah kita nak protect kan. Tangan jangan sentuh orang. Selalu basuh tangan, pakai sabun, pakai sanitizer, pakai penutup mulut dan jarakkan kita 1 meter lebih. Supaya kita nak kuman itu tak sampai kepada orang lain dan dia mati di tengah jalan. Jadi dan on that matter maksudnya kita nak matikan kuman tu di tengah jalan supaya jangan sampai kepada orang lain dan tak merebak. Maka nanti lama-lama kes-kes yang lama akan baik dan tidak ada kes-kes yang baru. Faham maksud saya? Jadi apa yang kita buat sekarang semuanya adalah untuk mematikan kuman itu di tengah jalan, bukan matikan dia di dalam badan kita. Sebab tidak ada ubat untuk COVID-19 sampai sekarang. Tidak ada. Kita menggunakan teknik untuk mematikan kuman itu di tengah jalan dengan cara supaya dia tidak melompat kepada orang lain. Kalau kita duduk dekat, kita pergi orang ramai-ramai, dia akan melompat ke orang lain. Orang tu balik kampung, jumpa mak nenek dia, tok dia, mak dia, dia akan lompat. Orang kampung semua tua-tua, lagi senang kena, lagi senang berjangkit dan senang menyebabkan kematian. Faham tak? Dan itu yang berlaku dekat dengan Wuhan, dekat Itali. Bila mana kerajaan dia kata jangan balik kampung, dia balik kampung. Sebab tu ia kematiannya meningkat. Sebab orang tua yang meninggal tu banyak kes. Orang daripada bandar bawa ke kampung. Faham tak? Jadi apa yang kerajaan KM buat sekarang adalah untuk supaya kita jangan paskan dia kepada orang lain. Supaya kuman tu mati di tengah jalan. Kita kena bersama-sama matikan dia di tengah-tengah jalan. Kita tak mampu matikan dia di dalam badan kita. Tak mampu matikan dia. Faham? So, kalau setakat kita nak basuh tangan kita menghalang dia masuk badan kita, tapi dia masih ada lagi juta-juta, million lagi di dalam badan kita yang orang tu boleh bawa. Faham? Okey, sebab dia masuk dalam badan kita, dia multiplekan badan kita, dia beranak sendiri. Dia tak perlukan berjantan betina virus ni. Dia tak perlu. Dia masuk dalam badan kita, dia gunakan sel badan kita, dia multiply sendiri. Okey, so kalau saya harap kita semua faham bahawa teknik sekarang yang kita gunakan adalah untuk mematikan kuman itu. Bersama-sama kita matikan dia supaya dia mati di tengah jalan dan tidak ada lagi perumah baru. 14 hari dia mati. InsyaAllah 14 hari dia mati. Okay, sebab tu kita kuarantin kat rumah 14 hari. Supaya dia tak ada perumah baru. Kalau tak ada perumah baru, dia akan melompat orang baru. Dan dia akan merebak kepada orang baru. Dia akan jadi lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Okay, so kalau mana yang ada sekarang, kita kuarantinkan dia, orang lain selamat insyaAllah. Dan kuman tu lama-lama dia mati. Dia duduk dalam badan kita pun lama-lama 14 hari dia akan mati. Faham? Faham? Jadi kita support lah. Kita support kerajaan. Kesian kat doktor-doktor.